Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. What's up guys? Welcome back to our podcast session. Saya Azri. Saya Nina. And this is Kelambu Session. Okay, dalam podcast ini kami akan bincangkan tentang hal-hal suami isteri, isu-isu semasa yang berkaitan dengan suami isteri atau apa-apa je lah. Sebagai panduan dan juga persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan dalam perhubungan suami dan isteri. Kami bukan pakar motivasi kekeluargaan. Kami hanya berpengalaman 8 tahun dalam perkahwinan dan kami bersedia untuk berkongsi pendapat dan juga pengalaman kami sebagai suami dan Isteri. Alright. Okay, so hari ni kita akan topik kita. bincangkan topik yang sangat-sangat menarik. Okay, di mana kita akan so hari ni kita akan bincangkan topik. Kita kena 2 minggu tak buat podcast, so dia macam nervous sikit, but it's okay. So hari ni kita akan bincangkan tentang sesuatu yang sangat menarik. Okay, baru-baru ni kita pergi umrah. Kita menunaikan dan ibadah umrah. ramai yang DM dan PM kita tanya, macam mana kita pergi umrah? Macam mana? Macam mana? Tiba-tiba Macam kan tertanya sama ada kita pergi sendiri ataupun melalui travel agency. Yes. So, kita orang akan kongsikan, sebabnya kita orang rasa apa yang kita bakal kongsikan ini sangat-sangat bermanfaat dan you all boleh lakukannya tanpa perlu takut. Betul? Tanpa perlu rasa macam boleh buat ke tak boleh buat, boleh buat ke tak boleh buat. Memang boleh buat. Memang boleh buat. Trust yourself, Betul? So masa kita nak design nak buat tu pun macam ada macam boleh buat ke tak boleh buat, boleh buat tak buat kan. Tapi bila kita push kita punya self, yes, boleh buat. Betul. Saya so, lah. Okay, so so kita akan ada 3 topik yang kita akan bincangkan, 3 subtopik. So subtopik pertama ialah persediaan sebelum kita bergerak untuk menunaikan ibadah umrah. Yang kedua ialah kita akan share tentang aktiviti-aktiviti yang kita lakukan sepanjang kita berada di Madinah dan juga Mekah. And yang ketiga ialah kos keseluruhan. That's Yes. the best part. So you guys kena tunggu and stay tuned and tonton podcast ni ataupun dengar podcast ni sehingga habis nanti, okay? Alright, so let's go. Okay, so sebenarnya kita orang decide nak pergi umrah. Contohnya kita orang decide pada hari Sabtu, dan kita ambil keputusan untuk pergi secara DIY. Dan Hani buat sedikit study, Sikit je, tak ada banyak. Sikit sampai tak boleh tidur malam. Asal? Sebab Hani plan masa tu nak pergi seminggu selepas study tu lah. So bila Hani study dan Hani dah tahulah sedikit macam mana nak buat DIY umrah. So tiba-tiba hari Isnin Siap join group kan? Sabtu, Ahad, Siap join group Facebook. korang boleh join satu group ni. Credit to this group lah. Apa nama group tu? Forum Umrah DIY. So boleh join group tu, sangat bermanfaat. Dan masa Hani decide tu, tiba-tiba pada hari Isnin, kita dah excited ni nak pergi umrah 20 hari bulan Februari, dan hari Isnin tiba-tiba Hani dapat satu quotation daripada satu travel agency. So terus kita Hani switch decision nak pergi umrah DIY kepada travel agency tu. Maksudnya follow travel agency lah. So soalan Hani dekat travel agency tersebut ialah boleh tak saya nak pergi dalam bulan Februari ni yang paling dekat. Dan dia beritahu kat Hani, ada dalam boleh seminggu ni kita dalam lagi 7 hari macam tu kita akan berangkat. Lebih kurang dalam 17 Februari. Tapi dipendekkan cerita, kita dah buat pembayaran, everything semua. Tiba-tiba travel agency tu maklumkan dekat kami yang kami tak dapat join trip tu sebab dia orang dah issue flight ticket ke airlines. Agak sedih. And kita masuk down, semacam sedih lah. Hani lah yang over down. And after certain procedure kita buat dengan the agency, kita ada ambil injection. Yes, kita buat make sure korang everything ambil lah semua. Injection, lepas tu pergi ke pejabat agama untuk dapatkan surat pengesahan yang nikah suami isteri. Walaupun dah ada sejak nikah, dia orang still nak chop daripada pejabat agama. And tak jadi pergi, so dia refund balik semula duit kita. And malam tu juga kita berusaha sampai pukul 3 pagi untuk kita orang booking pada hari Isnin dengan travel agency tu, dan sepatutnya kita akan berangkat pada hari Ahad
Okay, pada hari Ahad malam. Which is 20 hari bulan. 20 hari bulan Februari. So apa yang 20? Bukan. 17. 17, yes, 17. 16 macam tu. So apa yang berlaku ialah pada hari Khamis pagi, Hani dapat WhatsApp daripada travel agency mengatakan tak dapat last minute dan dia nak tukar nama kita pada bulan April, tapi kita orang decide tak nak dan kita orang ambil balik semula duit tu. So pada malam tu, Khamis tu juga kita terus buat gerak gempur untuk pergi ke Madinah sampai dan pukul 3 pagi. Mekah. Okay, so masa tu kita buat apa? So kita masuk subtopik persediaan sebelum bergerak. Okay, sangat so penting korang kena take note apa yang kita orang beritahu ni. So this is the step and you guys mesti take note. Okay, so pertama ialah pertama ialah kena apply visa. So visa pelancong, Saudi dah buka visa pelancong and alhamdulillah. So nak apply tu sangat cepat. Once you click button apply je 15 minit insya-Allah dia dah approve. Tapi proses nak apply tu makan masa sikit sebab dia akan minta detail macam-macam detail. So macam-macam sebab Hani tak buat benda tu. So Dia memang buat. macam-macam. Selain nombor pasport dia ada minta lagi macam-macam lah. Maksudnya nak kena tahu detail tu dekat mana. Macam tu lah. Okay, so boleh access dia punya website sendiri. You type je Saudi Visa, insyaAllah akan keluar dekat Google. Okay, so bila bila? Okay. Of course kita orang akan cerita nanti tau di penghujung. Okay. Bila visa dah approve je. Okay, so korang kena cepat-cepat. Kena Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah sebab part yang paling cuak ialah tentang visa. Sebab ni kita apply sendiri kan, kita tak melalui travel agency. Okay, dan bila dah approve dekat email kita dapat. Okay, so dia macam satu emas yang jatuh. Gram. Tak ada ni ke? Sekejap. Gram. Jauh. Gram je. Okay, so jom. Okay, lepas tu terus kita booking flight ticket. Okay, so masa tu kita decide untuk ambil Saudi Airlines. Sebab kita pernah experience umrah sebelum ni, yang first time tu pergi dengan Saudi. And alhamdulillah dia punya service best, secure and selamat and comfort. Yes, kita orang just ambil economy seat. Okay, tapi kita prefer kita pergi tambahlah sedikit duit untuk duduk, choose untuk pilih yang tempat seat yang selesa. Yes. Okay, so lepas dia dah pilih flight ticket and route kita daripada KL pergi ke Madinah. Okay, dan masa balik kita orang ambil dari Jeddah ke Riyadh and Riyadh ke Kuala Lumpur. Ada sebab kenapa kita orang ambil Jeddah ke Riyadh dan Riyadh ke Kuala Lumpur. Kena cerita sebabnya. Cerita je lah terus. Okay, sebabnya ialah Jeddah ke Kuala Lumpur pukul awal pagi. Okay, so apa yang berlaku ialah kita kena buat tawaf wida pagi, pukul 4 pagi macam tu. So kita orang macam tak berapa confident nak buat waktu tu. So kita decide kita tak confident sebab melibatkan Uber apa semua. Betul. So ini first time. So selepas kita tawaf wida tu kita kena everything semua dah siap, packing dah terus kena gerak. So apa kita buat ialah kita decide untuk ambil Jeddah, Riyadh, Kuala Lumpur waktu belah petang. So kita tawaf lebih kurang waktu duha macam tu. Okay? So kita tak jadi ambil and kita ambil yang waktu petang. So pergi ke Riyadh kan? Riyadh and Riyadh pergi ke LA. Okay, so next ialah kita booking. Jangan lupa untuk booking hotel. So nanti korang tak ada tempat tidur. Yang ketiga ialah booking hotel. Okay. So hotel yang kita duduk ialah dekat Madinah, kita ambil Coral. Dia dekat Coral dengan Madinah. gate 37. Yes, dekat dengan gate lelaki. Dan kalau korang stay dekat Coral Madinah, okay, bagi kaum perempuan, kaum wanita, kaum isteri, okay, korang boleh pergi ke belah kanan. Okay, jangan ambil laluan belah kiri sebab laluan belah kiri agak jauh untuk sampai ke gate. Korang pergi ke gate laluan belah kanan 37 tu, terus ambil kanan. So cepat je sampai ke gate 29. Sebab dekat Madinah mereka asingkan gate untuk masuk ke dalam masjid, lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. And the best part dekat Coral ialah tak ada ramai Melayu. Bukan tak ada orang Melayu, itu bukan best part. Sebenarnya hanya kita orang berdua sahaja, wakil negara Malaysia. Asia Tenggara mungkin juga. And, tak ada orang Indonesia. Tapi yang best juga dekat sana ialah hotel tu sebab dia dekat dengan pintu Raudah. Pintu Raudah lelaki kan. Pintu Raudah lelaki. Betul?
Tapi memang best Memang dekat best, okay. Corals. Breakfast okay. Bilik dia spacious. Yes. Memang cantik sangat-sangat bilik dia sampai rasa macam wow, tak sangka dekat Madinah ada bilik yang besar Hotel yang best macam ni. tu. Okay. Lepas tu Okay. Dekat Dan bersih. Mekah Dan bersih. dan dekat Mekah kita booking hotel dekat Pullman, Zamzam Pullman dekat Clock Tower tu. Kat Clock Level 11 kat Berapa sana. malam kita orang dekat Madinah dan berapa malam kita orang dekat Mekah? Okay. Madinah 4 malam. Dan Mekah kita decide untuk Stay. 6 malam. Kita extend sedikit lah. Ambil maksudnya kita banyakkan hari sedikit dekat Mekah. Okay, next. Yang seterusnya. Yalah. Persediaan yang paling penting perlu ada insurans. Insurance, yes. Okay, so kita orang hasil study daripada kelab apa tadi? Forum. Forum DIY. Umrah DIY. Okay, so hasil study mereka cadangkan untuk ambil insurans Etika Trip Care 360. 360, betul? Dan satu lagi ialah apa sebut tadi? Khairi macam tu lah. Okay, beza kedua-dua insurans ni ialah okay, macam contoh kalau Etika, korang masuk ke hospital dan korang kena standby duit dahulu. Balik Malaysia baru claim. Pay and claim. Okay, dia macam tu. Tapi kalau yang satu lagi tu Al-Khairi, macam tu lah nama dia lebih kurang. Dia korang datang dan diorang tak perlu Kita tak perlu keluarkan apa-apa kos. Benda ni sangat penting sebab apa berlaku dekat kami ialah kita orang memang masa pergi kat Mekah kita orang ada pergi ke hospital private. Yes. So kejap lagi kita akan cerita bahagian aktiviti lah. Yes. And now kita dah masuk ke subtopik yang kedua iaitu subtopik activity. Okay, so kita orang akan cerita based on gambar yang ada dekat iPad ni, insyaAllah. Okay, so yang korang tengok sekarang ni, so inilah gambar kita masa dekat So masa ni airport. kita orang kat KLIA. Dan macam biasalah study sikit macam mana perjalanan. Topeng penting Topeng sebab penting. masa kita orang pergi tu memang memang dalam kes COVID-19 ni lah kan. So memang kena berjaga-jaga, sangat-sangat penting. And lebih kurang perjalanan dalam 8 jam dalam flight. Lepas tu kita dah sampai ke Madinah. Kita orang terus check in, naik Uber daripada Madinah ke Masjid Nabawi ni, ke hotel. daripada airport Madinah pergi ke hotel, Dan kita dah check in apa semua, terus kita decide untuk pergi ke Masjid Nabawi. And this is gambar Nina selepas kita solat Isyak dekat Masjid Nabawi. Kita sampai sana petang kan? Malam. Malam. Lepas maghrib kita sampai. So berlatar belakangkan dua menara Masjid Nabawi, masya-Allah. Rindunya. Okay. So ada lagi gambar nampak. Oh, so yang sweet. nampak lagi bercahaya. Okay. Okay, sebab faktor kamera kot tengok siapa yang ambil gambar ni. Okay, so ni sikit pemandangan dekat Masjid Nabawi lah. And dekat Masjid Nabawi kita mostly kita isi masa kita dengan aktiviti-aktiviti keagamaan yang kita plan sendirilah. Maksudnya macam pergi masjid, and then dekat dalam masjid kita decide untuk buat apa-apa lah, baca Quran, Kita baca orang zikir. ada buat group, okay. Kita buat group husband and wife. Group WhatsApp. Pergi berdua pun ada group, babe. Penting. Ada berdua penting. kena ada group. So kita namakan group WhatsApp tu group umrah. Dan kita orang tulis kat situ apa yang kita nak buat. Sebab benda yang kadang-kadang kita nampak remeh je, kita sampai sana kita nak beribadah, tapi sampai sana ni sebenarnya sebab kita ni bukannya 24 jam duduk masjid. Betul. Kan dekat Malaysia ni. Jadi bila sampai sana kadang kita macam blur nak buat apa. So kita orang dah decide lah nak buat solat apa. So di antara yang sebelum tu kita orang study juga dan kita orang sarankan untuk korang tengok YouTube daripada Ustaz Don. Ustaz Don Daniel. Korang boleh type umrah rare. Ni kursus umrah rare. Dia ada dua part. Part 1 dengan part 2. So kena tengok sampai kita suggestkan korang tengok dua-dua tu sebelum bergerak. Okay. Sebab Ustaz Don share perkara-perkara yang tak ramai mutawif share. Maksudnya macam isu macam kalau berlaku macam ni nak kena buat apa. So
benda yang teknikal lah Ustaz dan share. So dekat dalam grup umrah tu kita orang share lah aktiviti apa kita nak buat, solat apa di antara solat taubat, solat hajat, solat tahiyatul masjid. Doa nak kita nak doa apa pun kita dah decide and tulis dalam grup tu. And lagi satu kita download satu apps ni nama dia Al-Maksurat. Okay, Al-Maksurat. Al-Maksurat dengan kita buat selawat 100,000. Selawat 100,000 kali, kita ada 1,000 Bukan dinar. 100,000 kali kita berselawat. Tak, selawat tu kalau kita buat insya-Allah dia punya fadilat dia. Umpama kita buat selawat tu, kita ucapkan selawat, kita berselawat sebanyak 100,000 kali pada Nabi Muhammad SAW. Mengaji. Something macam itulah. So korang kena plan. And nak mengaji nak pun, beribadah ni pun kena plan sebenarnya. Tak boleh macam confident saya boleh buat everything. Tak. mengaji pun saya pakai Muslim Pro. Dekat dalam tu ada tab Al-Quran and korang pun boleh pilih by juzuk and you boleh start mana-mana juz ataupun mana surah yang korang nak baca. So masa dekat Masjid Nabawi juga, di antara aktiviti yang perlu dilakukan adalah mestilah melawat Raudah. Okay, just nak share experience masa melawat Raudah. Okay, menarik ah. Menarik and sangat tersentuh. Nina very lucky, Hani very lucky sebab Hani dapat duduk kat Raudah lama sangat lama daripada compare daripada sebelum ni. So sebelum ni masa pergi mungkin sebab tak ada experience dan orang kata masa Hani pergi yang berdua, okay, first time nak pergi Raudah tu sangat-sangat nervous tau. Dia punya nervous tu sebab nak kena pergi seorang-seorang. Okay, masa Ramadan 2017 pergi dengan Mutawifah. So bila tiba-tiba kena pergi seorang, rasa ya Allah takutnya. Boleh ke tak boleh? Boleh Sama ke tak macam boleh Bi. ni? Rasa juga. Sama. Kan? Sebab kita ada orang guide kita tau nak masuk dalam. Tapi yakin je insya-Allah Allah ada doa. Dan satu lagi Hani baca ialah kalau kaum isteri ni dia kena pakai nikab, dia kena pakai baju serba hitam, kena apa nampak semua. macam orang tempatan. Ya. So apa Hani decide masa nak pergi melawat Raudah tu memang Ani pakai nikab, okay, tapi dari segi pakaian tu macam orang Malaysia je pun. Orang Asia. Orang tengok hidung pun tahu pesek je hidung ni kan. So pakaian memang masa tu memang macam orang Malaysia. And then Ani cakap dengan Abi, Ani cakap sebenarnya pakaian tu bukan penyelamat kan, sebenarnya hati. Masa on the way nak pergi tu Ani terus, ya Allah, tolonglah mudahkan masuk Raudah, dapat duduk Raudah lama-lama dan tolong sangat lindungi sebab orang-orang kat sana semua orang excited nak masuk Raudah dan apa yang berlaku ialah kalau kita ni yang kecil comel, comel. So mungkin kita akan digempur oleh orang-orang yang berbadan besar. So memang masa tu betulkan mindset balik sebab ramai orang nasihatkan macam kena pakai serba hitam, tak boleh nampak macam orang Malaysia semua. So Ani betulkan mindset cakap no, it's not about baju, ni sebenarnya niat Allah mesti bantu, tu je. And Allah mudahkan. And Ani dapat stay lama kat sana. Ani dapat stay lama. Okay, bila masuk je dekat Raudah, okay, ni cerita sikit lah, satu minit. Okay, last 1 minit. Okay, masuk je kat Raudah. Okay, so Ani macam dah masuk Raudah dah, masa orang semua tengah berlari. So Ani pun dapat solat lama dekat situ tanpa ada kena pijak ke apa ke, alhamdulillah. Dan yang paling seronok ialah bukan sekadar dapat solat tu, dapat doa sangat lama kat situ, doa betul-betul dekat. Dan akhirnya yang masa on the way nak balik tu Ani dah macam lama sangat ni, bagi peluang kat orang lain. So Ani pun nak patah balik dan tiba-tiba Ani ternampak ada satu makcik ni dia tengah sujud daripada Turki mungkin, dan tiba-tiba kepala dia kena pijak. Lepas tu dia menangis, dia bangun, dia cakap dah tak nak. Dia macam tak nak sebab kepala dia kena pijak kan. Lepas tu Ani terus macam betul-betul depan Hani, dan Hani terus decide untuk tolong jaga dia solat sampai habis. So masa tu rasa macam nak nangis sebab before this datang tak payah nangis. before this datang orang jaga Hani dengan mak dengan ibu. So kali ni Hani pula yang jaga orang solat. Benda tu sangat berharga sebab bukan diri kita je sebenarnya nak sampaikan doa, nak rasa seronok kat Raudah, tapi kita tolong orang lain. Itu benda macam wow, itu benda yang sangat seronok lah. Wow, that is great. Alhamdulillah, syukur tu Allah. So yalah, dapat pengalaman macam tu kan, memang seronok. So Bi dekat Raudah, alhamdulillah. So Allah pun mudahkan juga. Biar yang manis tu Bi simpan lah. Sangat manis lah, sangat memang seronok. Allah je tahu. Okay. So next and then dekat Madinah juga kita pergi ziarah. Okay, you guys boleh pergi ziarah. And dekat Madinah dia ada sediakan satu bas untuk ziarah.
korang boleh ada option sama ada nak naik Uber ataupun naik bas. Tapi bas ni apa yang best, korang bayar 10 rial sahaja, which is dalam RM12 untuk pergi berziarah, and dia akan bawa pergi ke tempat-tempat ziarah yang popular. Contohnya Masjid Quba, Bukit Uhud, dan beberapa tempat lain lagi lah. So dia macam bas Rapid KL. So korang boleh naik je, tunjuk pas tu, boleh jalan. So kad tu valid sampai 24 jam. Dan jangan risau tiba-tiba bas tak ada ke apa. Memang sentiasa nampak ada bas. Tanya je, jangan malu bertanya. Okay? And this is pemandangan dekat Masjid Quba. Okay. And this is Bukit Uhud yang korang tengah nampak sekarang ni. So banyaklah orang mau manjat. Tapi bukan ni sebenarnya Bukit Uhud. Ni bukit yang orang boleh panjat untuk ambil gambar. So I just take this photo because nampak macam wow, orang macam bersungguh-sungguh nak memanjat. And ini kita orang. So belakang tu masjid yang dekat Bukit Uhud. Kita tak masuk ke masjid tu. Kita just datang sini untuk tengok, untuk ziarah je lah, untuk ziarah Bukit Uhud. And sejarah pasal Bukit Uhud pun korang boleh, sejarah pasal peperangan Uhud pun korang boleh Google dan boleh tengok dekat YouTube. And this is pemandangan dekat Masjid Nabawi. Ini kosong. Masa ni bukan kosong sebab COVID-19 ke apa, tak ada. Ini sebab kita masuk, kita datang awal, and insyaAllah boleh dapat lah tengok masjid tu kalau kosong tak ada orang. And kita juga pergi ke museum di Madinah. Okay, so museum kat Madinah kita pergi, naik Uber, lepas tu kena bayar sedikit lah, yuran masuk. Yuran masuk dalam RM56 untuk berdua orang. Okay. Please ambil masa untuk pergi ke museum ni sebab korang akan nampak sangat best. Contoh macam korang nampak sekarang ni, ini adalah replika rumah Nabi Muhammad kita, and dekat tepi sini, and this is Masjid Nabawi dulu yang besar sikit tu. This is the replica, Masya Allah. And apa yang best lagi dekat dalam museum ni ialah korang akan dibawa oleh guide oleh orang in English, and dia akan explain everything dekat sana. So korang akan nampak revolusi Masjid Nabawi dan juga Kaabah, serta korang faham macam mana perubahan tu berlaku. Betul. Dan kenapa perubahan tu berlaku. Sejarah tu, sirah dan tu memang. Dan akhirnya korang betul-betul nampak betapa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umat. Yes, menyayangi kita. And this is air yang diorang bagi minum. Air ni adalah jus yang dibuat pada zaman Rasulullah dulu. And jus orang Madinah yang apa tu? Macam jus tradisi lah. Jus ni, kenapa muka macam tu? Jus ni bukan berusia 80 tahun ke? Tak. Oh, bukan ya? Tak. Oh, jus ni adalah jus orang Madinah yang orang dah minum. So dia ada bau macam bau setanggi, bau wangi. Rasa dia sangat manis tapi sedap untuk diminum. So, and ini gambar, belakang ni semua replika. And this is Masjid Nabawi lagi, Masya Allah. And dekat sana pun orang ada buat aktiviti hari Khamis dan Isnin. Setiap hari Khamis Isnin ada buka puasa. Korang jangan terkejut pula masa nak datang solat maghrib tiba-tiba orang bentang makanan. So kalau tak puasa tak payahlah menyibuk. Bagi orang yang puasa makan. Okay. So alright. So kenapa muka ni macam tu? So kita bertolak pada 21 hari bulan, kita bertolak ke Mekah untuk menunaikan kita punya ibadah umrah di sana. And kita decide untuk ambil bullet train Haramain. Dan kita daripada Coral Hotel tu terus pergi ke Haramain Station, bullet train station dekat Madinah. Okay, naik Uber juga. Dan kita tunggu sekejap je. Okay, lebih kurang dalam setengah jam je kot. Setengah jam, and then kita dah boleh terus naik bullet train. Yes. Sangat laju. 200 dia boleh up to 200 km per hours. And perjalanan yang kalau naik bas 6 hingga 8 jam. So the shortcut 2 jam setengah sahaja. 2 jam setengah. Dan seronok kat dalam tu sebab dihidangkan air, ada makanan. Dan kalau korang ambil business class lah. Kalau ambil economy class pun diorang ada sediakan like cafe yang korang boleh beli dekat sana. So this is kita orang depan Haramain. And asal gambar saya tidur pun ada dalam train. Saya ambil. Okay. So ni masa kita kat dalam bullet train dan kita orang ambil business class masa ni. Kejap lagi harga kita akan share. Okay. So inilah bullet train dia. And sampailah kita ke Mekah. And masa dekat bullet train tu, sebelum naik bullet train tu kita dah pakai ihram. Siap-siap saya dah pakai ihram. 10 minit bertolak, niat ihram. And lepas tu duduk je lah. Jangan risau sebab kat dalam bullet train bila dah sampai dekat kawasan Mikat memang akan ada announcement. Dan kita boleh nampak dekat TV kat atas tu dia tulis Mikat Zone. So masa tu dia terus suruh kita niat, dan kita teruslah niat
Mikat. Niat ihram, ihram. Niat mikat. Ya, ihram kita dan terus umrah. bermikat lah maksudnya. So sampai dekat sana, sampai dekat Mekah, terus tunaikan ibadah umrah sebelum satu. tu kita sampai dekat King Abdul Aziz kan. King Abdul Aziz dan kita ambil Uber. King Abdul Aziz Station lah maksudnya. Ya. Yalah, Mekah Lepas tu, Haramain Station lah. Lepas tu terus kita sampai ke Mekah. Masa sampai Mekah kita terus check in hotel dahulu. Okey, letak barang dan kita dah check in hotel semua. Lepas tu barulah kita buat ibadah umrah yang pertama. So macam biasa follow rukun and umrah ni aktiviti bukan aktiviti perbuatan, ibadah perbuatan. So just complete the rukun sahaja. Niat ihram, tawaf, sa'i, mikat, sa'i dan tahlul. Dan yang kelima ialah tertib. So insya-Allah ibadah tu diterima. Insya-Allah. Yang penting korang yakin tu je. Apa yang korang nak baca semasa buat ibadah tu terpulang dan terserah. Okay. So kita Okay, so keesokan harinya kita orang buat tawaf sunat. So inilah muka Ani dengan muka B. Masa ni dapat sentuh Kaabah. Allah Akbar, sangat rindu, sangat wangi Kaabah. And masa kita buat ibadah umrah tu kita tak ada ambil gambar. So memang kita fokus saja, alhamdulillah. So masa kita buat ibadah umrah sunat pun, yalah, ada peluang ni kita ambil lah, kita bergambar. Alhamdulillah. So kita jalan-jalan dekat around masjid and I think this is the best photo lah sepanjang saya pergi sana. Saya suka gila gambar ni. Aduh, rindu. Sebenarnya masa buat tawaf tu, masa buat tawaf tu korang just, kalau korang dah tengok yang kursus umrah daripada Ustaz Don dan korang buat yakin, baca betul-betul, so InsyaAllah semuanya lancar, everything mudah, akan go jangan smooth. risau. Betul? Okay. Dan lepas tu kita buat umrah kedua. Dan selepas umrah kedua, so B masuk, kena pergi hospital. So kita pergi hospital private dekat tingkat 11 dalam Clock Tower. Okay, memang dekat dengan Pullman Zamzam. Sebelah-sebelah macam tu je. So masa ni lah pentingnya ada insurans. Okay, so memang penting sebab yang pertama, kenapa? Orang ni kenapa awak boleh masuk? Sebab saya demam. Tiba-tiba saya diuji kat sana demam. Saya tak ada batuk. Tapi saya suhu tiba-tiba naik 39.8 degree. Boleh ingatkan boleh handle. Masa kita buat umrah yang kedua, which is Hani buat umrah badal untuk arwah abah, and saya buat umrah sunat. And time tu pun dah rasa, tapi masa buat perform dia ibadah tu, masa buat umrah tu tak rasa pun penat tau. Dah lepas habis buat tu semua macam best lah badan. Sebab mungkin berpeluh kan. Selepas buat tu memang flat. Saya tak boleh buat apa-apa dah. So ingatkan boleh handle, tak boleh handle. B kena desak dengan masa untuk tu pergi klinik. kita pergi farmasi dulu. Pergi farmasi beli ubat batuk. So nak beritahu kat sini, farmasi dekat sana tak sama harga dengan farmasi kat sini tau. So 10 times the price. Macam contoh masa Hani sakit gigi sebab pakai braces. Lepas tu masa gosok gigi tercocok ke dalam. Terjolok. So apa berlaku, gigi bongsu tu tengah bengkak. So masa beli ubat tu, ubat biasa je, spray, almost RM95. Ya? Dalam 97 ubat batuk dia RM45, RM65, kena standby lah. So for medicals, walaupun kita dah bawa, tapi yelah kita bawa yang macam kita bawa Panadol Extend, Actifast, yang macam tu je kan. Yang biasa sebab kita tak expect. So itulah pentingnya insurance. And korang boleh tengok lah gambar B tengah terbaring ni dekat hospital masa ni. So masa pergi hospital private, first yang dia akan tanya ialah, we suggest pergi private lah kan kalau menghadapi isu-isu macam ni kan. Pergi private lah. Lagipun harga insurans tak mahal sangat. Betul? Kita dah macam jadi apa ni? Kita macam jadi agent insurans. Dah tadi sebut insurans. Tapi yelah sebab benda penting, so you guys kena take note. Okay. So masa masuk ke hospital private, soalan pertama dia ialah ada insurans tak? Dan dia tunjuk ada, diorang tak pandai Inggeris sangat tau. So diorang tunjuk satu banner tu Alkai macam tu lah. Alkai restoran kita yang restoran kita selalu makan. Al-Khairi macam tu lah kan. So so kita
Kita orang tak ada benda tu. Dan dia cakap ini private dia Private dia siap hospital. Dia tanya kita duduk hotel mana. Which hotel you stay? Private hospital. Bila kita cakap kita duduk Pullman tu, dia macam okay, nampak dia slow sikit. Mula dia macam ingat macam klok. Lepas tu kita macam aduh. Lepas tu kali kita cakap it's okay, kita nak bayar kan. So dia akan minta kita deposit dulu. Jumpa doktor sahaja. RM350. Tak termasuk ubat. Tak termasuk ubat. Lepas tu masuk ubat, tapi respect lah kat sana. Sebabnya doktor tu bila dia tahu je B ni 39.8, terus masukkan air, terus bagi antibiotik, dan dia ada buat test dekat kulit. Lepas tu ada bagi paracetamol, semua masuk terus. Dan itu pun kos yang berbeza. Dan kena beli pula ubat kat farmasi, kos yang berbeza. Total adalah 1,000 lebih. 1,000 plus. Okay? And Alhamdulillah. Sebab kita ada insurans. Yang kita bayar RM220. So kita boleh claim balik. Cuma RM220 tu untuk husband and wife. Husband and wife. So seorang dalam RM110 and InsyaAllah kita boleh claim balik semula. In case kalau korang rasa korang kekurangan cash ke, better ambil sekali yang Alkail tu. Sebab yang tu korang Bukan Alkail. Alkail restoran kita makan. tahu lah apa nama Al-Khairi. Okay, korang kena ambil benda tu. Sebab Tak, kalau korang kena Google. Google B pun tak pasti Al-Khairi ke apa, because kita tak subscribe the insurance tu kan. Tapi kalau ambil yang tu tak perlu duit langsung. Korang datang dan korang just beritahu korang ada ambil benda ni apa-apa. Dah. Okay. So kita akan sambung cerita seterusnya. Okay. So next so ini gambaran dekat depan Masjidil Haram. Ini King Abdul Aziz punya gate yang sedang ada renovation. Dan sebenarnya gambar masa yang tengah ni, sebenarnya Hani record masa ni tengah first Rejab. And hujan pagi tu. Dan hujan. Kita orang masa tu nak pergi buat tawaf. Okay, excited nak buat tawaf kali. Baru nak jejak, hujan. Terus semua orang macam ni dan orang record. So Hani pun record lah. Dapatlah tengok. That's the best time untuk kita baca doa sebenarnya. Okay. So ini This is Kaabah. Wah, rindunya. Okay, gambar Kaabah ni kita ambil masa ni dekat. Kita naik skuter? No. This is a day before. Oh, okay. Sebelum kita balik, sebelum kita tawaf wida, ini kita cari tempat yang best untuk duduk and sampaikan doa dekat sahabat-sahabat yang kirimkan doa. And doa untuk kita, samalah untuk kita berdoa. Sebab the place is too crowded and time ni kita dapat tahu yang Arab Saudi akan ban kemasukan daripada luar negara untuk tunaikan umrah. So macam takut lah kan nak bersama-sama dengan orang-orang bercampur-campur apa semua. Memang kat sana masa tengah solat korang kan dengar batuk non-stop. Sangat. Non-stop. Macam echo. Bersambung-sambung. So memang hati masa tu rasanya Allah tolonglah lindungi. Dan Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi bashari. Allahumma afini fi qalbi. Baca jelah doa yang Nabi baca kan. Lepas tu kita gerak seterusnya. Ni gambar kita umrah yang kedua. Okay. Ini dekat atas bukit Safa. Marwah. Okay, ni kita orang dah siap buat umrah. Seronok tau sebenarnya. Bila korang pergi buat DIY sendiri ni, korang betul-betul kena belajar macam mana tu umrah. Dan menghayati. Dan kita orang juga ada buka kat YouTube. Kita orang nak tahu macam kenapa ibadah haji dan umrah ni. Apa dia cakap apa kisah di sebalik ibadah ni? Kenapa kita kena bersa'i? Kenapa kita kena tawaf? So bila kita betul-betul sebab kita tahu kita tak ada mutawif dan kita orang ni macam budak muda yang tak adalah orang kata. Budak muda? Budak muda. Wow. Woohoo. Yalah, maksudnya kita ni bukan ustazah-ustaz kan. So bila peluang ada kat sini dan kita tahu tak ada orang nak guide kita, so kita sendiri yang buat preparation dan kita orang baca, so masa tu bagi faham. Clear. Okay? Lagi clear habis. Gambar habis. Okay. So that's the activity yang kita buat kat sana. Kat sana kita tak ziarah. Sebabnya satu faktor kesihatan. Be the mom. Dan and satu, thanks very much. Thank you very much. She's being a good wife, jaga B and pakaikan apa yang tuala sejuk tu. Malam-malam And dekat hospital tu biar dia tanya. Kena marah. Dekat hospital biar dia tanya. Macam time tu macam patah semangat lah. Macam kenapa ada mam kan. Dia tanya bila jadi suami yang terbaik ke untuk suami dan ayah yang terbaik untuk Ani dengan anak-anak. Macam lepas tu dia jawab belum lagi. So okay, so kalau belum I'll stay. Tapi kan banyak pengajaran sebenarnya tau.
berada kat sana ialah satu, kita saling menghargai kan. Sebab kita berdua kita je. orang berdua je, bercakap berdua. Daripada Madinah dengan duduk hotelnya yang tak Tak ada orang Malaysia. Malaysia. Nak bercakap. Masa duduk kat Pullman Zamzam pun, kita jumpa orang Malaysia dalam 2-3 orang je. Sebab mungkin masa kita datang tu bukan time season orang Malaysia masuk ke situ ke. So kalau korang nak hotel yang ramai orang Malaysia, korang boleh stay dekat Safa Tower. Safa Tower. Okay, macam kita orang stay dekat Clock Tower. So kita lebih menghargai, dan masa tu ada satu momen tu Hani teringat dekat anak. Hati ni memang kita masih asyik rindu dengan anak tau. Memang Kalilah dengan Arman ke mana-mana je kita orang pergi, kita akan bawa. Benda yang paling kita rindu selain makanan kat Malaysia ialah anak. Anak lah, anak paling rindu. Dan ada satu momen tu yang Hani nak share lah, okay, 1 minit, okay. Hani tengah solat, okay, tiba-tiba sebelum solat tu ada budak, okay, lebih kurang setahun lebih, lebih sedikit berusia daripada Kayla, dan mak dia main lah, dia pun main dengan mak dia. Hani pun macam main. Hani macam wah happynya dapat tengok budak tu. Hani macam rindunya nak bawa Kayla, kenapa lah tak bawa. Masih ada lagi tau penyesalan kat dalam hati ni, macam kenapa tak bawa. Wahal macam-macam dah Allah tunjuk depan mata semua kan. Kali masa tengah solat tu tiba-tiba anak dia macam tantrum tau, menangis. So mak dia terpaksa dokong sambil solat. Masa tu Hani menangis tau. Tengah solat tu boleh menangis. Okay, memang tak khusyuk lah jawabnya kan. So menangis, dan masa sebab perasaan masa tu macam, ya Allah, aku meminta-minta untuk bawa anak, tapi sebenarnya Allah bagi peluang untuk Hani solat dengan tenang, kan? Beribadah dengan tenang. Dan satu lagi ialah trust, yang kalau kita dah minta Allah lindung anak-anak kita, insya-Allah Allah pasti akan lindung anak-anak kita. Tapi itulah mak-mak kan, dia punya over tu macam macam itulah. So masa B masuk UWAT juga, masuk UWAT sekejap lah kan, dalam 2 jam macam tu. So itu pun Ani belajar something, ialah menghargai pasangan, dan kesihatan tu sangat-sangat penting. Wow, menghargai pasangan. Yelah, bayangkan saya berdua je dengan awak pada masa tu tau. So if anything happen, dah lah ni seorang kena uruskan. Ya, I tak kuat. I tak kuat. Sumpah memang tak kuat. Dan Ani terus doa ke Allah, tolonglah Allah sihatkan. Macam tu lah rasa dia. Rasa dia lagi. Cukup. Okay, sihatkan tu je lah. Seronok kan kita pergi DIY ni, macam kalau korang pergi dengan pasangan korang, mesti akan lagi banyak momen yang manis yang kau boleh belajar lah. Okay, insyaAllah. Alright, so we move to the last 10 minutes insyaAllah. Untuk kita benda punya yang paling korang nak tahu ialah berkaitan kos. So masa kita orang buat umrah, kos. Okay, masa kita buat umrah, kita terima DM tau. Okay, kita minta maaf tak dapat nak reply. Ada yang tanya kita, pergi sendiri ke? Murah ke? Okay, sebenarnya murah is subjektif. Sebenarnya buat DIY ni boleh dapat murah atau boleh dapat mahal daripada travel agency. Yes. Okay, sebab kkorang kena tahu pertama on ialah your needs. Flight, hotel, makan, lepas tu tempat yang kita nak melawat. Okay. So apa yang kita orang buat ialah kalau kita ambil travel agency masa tu dalam 7,000 lebih, tapi kita punya cost extra banyak juga almost 2,000 lebih per seorang. pax. 2,000 lebih. So Hani nak share sikit. Okay, visa, korang take note. Okay, visa, cost visa selepas kita orang buat ni based on currency. So this is time masa currency kita orang ni lah, apa yang kita cakap ni lah. So untuk visa 2 orang semua kos 2 orang 1044. Okay. And then kita booking hotel dekat Madinah, harga 4 malam RM2204, ada breakfast. And then kita punya hotel dekat Mekah, kita booking through booking.com ya. Mudah sebab sana ada diorang pun dah memang family dengan booking.com. And dekat Mekah we stay for 6 night and berharga 4,391 termasuk breakfast. Dan Alhamdulillah masa tu kita tak ambil untuk nampak haram view. So masa kita sampai dia upgrade. Masa kita sampai dia kata dia upgrade kita ke bilik yang nampak Kaabah. So ingatkan nampak CCTV, tapi Alhamdulillah kita nampak betul-betul Kaabahnya. Memang rasa rezeki lah kat situ. Okay. Dan flight tiket Kuala Lumpur ke Madinah dalam 4,543. Ini semua last minute punya harga. This is ekonomi punya seat, tapi kita upgrade untuk dapatkan seat yang
sedap depan sikit lah. Duduk yang best, depan, yang selesa, kan? yang selesa. So bila seronoknya duduk kat seat depan ni, walaupun korang tak dapat kat business class, ialah bila time nak keluar, korang selepas business class je korang pula turn korang keluar. Macam tu. Makan pun dia serve kita dulu. Makan serve kita dekat dengan toilet. Okay. Lepas tu Jeddah Riyadh Kuala Lumpur, RM3,483. And then masa kita naik train, kita ambil business class. Okay, nak experience naik business class. Berapa? Masa kat Riyadh tu, masa kat Riyadh kita transit berapa jam? Oh, transit kat Riyadh lebih kurang dalam 2 jam 3 jam lah. 2-3 jam kot. Tak ingat tapi sampai pukul 8 kita masuk 11. boarding 10:30 11. 2-3 jam lah. Okay. So lepas tu next is train Train, yes. Bullet train Bullet train kita ambil economy class. Business class. Sorry, business class. Kita decide business class sebab memang nak rasa and sebab time tu dah berihram kan. So memang nak jaga betul-betul. So total untuk 2 orang RM594.61. Okay. And then Uber, okay, better naik Uber daripada korang naik taxi. Okay, memang akan ramai orang akan datang kat korang, tapi korang berdecide untuk naik Uber. Sebab zaman Uber teknologi. You can have all the records on your phone and your email, so boleh track balik semua berapa Okay, cost. Madinah ke Nabawi RM46.70. Okay, Nabawi ke Haramain Bullet Train RM26. King Abdul Aziz Station Haramain to Haramain hotel to hotel RM21. Ni From Haram ataupun hotel dekat Mekah ke Jeddah. Masa kita nak balik, okay, kita orang ambil taksi sebab kita orang suruh hotel yang carikan taksi. RM227. Kalau naik Uber dalam 150 rial. Ya, macam itulah. So convert dalam RM160 lah. Lepas tu masa kita nak buat umrah kedua, kita bermikat dekat Masjid Taim, Masjid Siti Aisyah. So kita orang minta Uber tu untuk tunggu dan hantar kita orang semula balik sebab kita sampai sana kita berniat. Lepas tu sahaja. kita terus gerak balik. And cost pergi dan balik RM52. Yes. Okay, masa kita buat lawatan di Madinah, okay, lawatan di Madinah masuk museum macam tadi kita orang beritahu RM56 dua orang. Dan Uber bernilai RM40. Pergi balik 20, pergi 20 balik 20. Okay. Dan masa kita nak pergi melawat di Madinah, kita melawat beberapa tempat. Uhud, melawat Bukit Uhud, Masjid Kuba. Okay. So kita punya kos RM22 dua orang. Okay, sebab kita ambil yang pas tadi, kita orang cerita tadi tu. Kita naik ziarah bus. Ziarah bus tau, dia ada Skepto bus. Skepto, SCAPTO. Dengan ziarah warna kuning. Sometimes macam korang Google lah, kita orang ni bukan ingat sangat. Sebab ziarah warna kuning tau, ingat. Kuning ke? Kuning. Bukan hijau. Hijau. Bukan purple. Kita orang pun tak ingat bus tu warna apa. So kuning hijau kot. Okay. Okay. Dan duit makan okay, kita orang estimate RM100 sehari. Sebab kita dah ada breakfast, lepas tu kita akan lunch, malam dinner. And supper. Supper, okay, RM100. So lebih kurang kita orang belanja dalam RM1,137 sepanjang untuk 10 hari. Insurans tadi RM220 untuk 2 orang. Okay, dan akhir sekali ialah total cost keseluruhan. Kami buat DIY umrah pada bulan Februari 2020. Last minute pergi. Ingat Hani beritahu kita booking Khamis lewat malam dalam pukul 11 malam. Jumaat lah maksudnya. Jumaat lah sebenarnya dah ke hari Jumaat dah. Lepas tu kita gerak pada hari Isnin tu. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Lebih kurang 4 hari sebelum bertolak. Total cost ini ialah RM18,107.53, which is equivalent to RM9,054 satu pack. So macam Mani cakap tadi, DIY umrah is jimat ke tak jimat is very subjective, based on apa yang you pick, based on apa you punya needs. You nak selesa ke, you memang betul-betul nak cut budget. And we go there for umrah untuk 10 hari. You boleh cut kat mana? You boleh cut dalam 6 hari. It's depend on you. Kalau mungkin you betul-betul nak jimat. Madinah boleh buat 3 hari dan Mekah boleh buat 7 hari. Okay, itu pun 4 hari. 4 hari ya. Mekah 4 hari, so boleh cut kat situ hotel dan boleh pilih hotel, banyak hotel. Okay, banyak sangat. Boleh
duduk kat hotel, masa korang buka booking.com tu, korang akan nampak lah perbezaan harga-harga hotel. Yes. Okay, benda yang efek dekat dalam kita punya apa yang kita orang share hari ni ialah hotel dengan flight. Okay, kalau korang dapat flight harga murah, so itu memang korang punya rezeki. Dan hotel pula depends korang nak hotel apa. Okay, secara personally kita dah tinggal, kita before ni pernah duduk kat Hilton, kita dah duduk kat Pullman. Okay, seronok lah hotel tu. Mudah nak sampai. Yang nak dekat tu sebab yalah, sebab seronok, sebab nak pergi masjid tu dekat tu je lah. So kalau macam korang nak cut cost, boleh pergi ke hotel-hotel lain. Okay? Banyak sangat. Banyak sangat. Jangan risaulah. So satu lagi kata-kata yang sebelum kita habiskan kita punya podcast untuk hari ni. 18,000 ke 20,000 tu nampak macam duit yang banyak yang korang kena laburkan untuk ibadah umrah. Tapi Allah pilih korang untuk tunaikan umrah ni bukannya sebab korang banyak duit ataupun korang tak ada duit, adalah sebab panggilan jiwa. Okay, always believe on that. Always percaya pasal itu, tentang itu. Sebenarnya korang dipilih ataupun dipanggil untuk menjadi tetamu Allah. And we always believe yang apa yang kita laburkan ni sebenarnya memang tanggungjawab lah. Tanggungjawab, yalah. Sampai sebab dah sampai seruan, dah sampai masa, dah sampai panggilan. Ada ke tak ada ke bab duit ni, insya-Allah pasti ada jalan, insya-Allah. Alright. So kami doakan anda yang menonton atau mendengar podcast kami ni dijemput menjadi tetamu Allah pada tahun ni juga untuk menunaikan umrah selepas kes COVID-19 ni. And doakan kami juga untuk kejayaan kami, and untuk terus memberi inspirasi atau informasi kepada anda semua. Jangan lupa untuk share apa yang kami share ni. Okay, kita tak ada niat pun nak share ni sebab kita nak beritahu, nak tunjuk everything semua, tak. Sebab it's because of kita orang rasa benda ni satu tanggungjawab kita orang nak share, sebab bila ada yang DM tanya kita macam mana nak pergi, buat dan DIY, benda ni pun kita buat dalam keadaan yang kita belajar. So memang fikir macam boleh ke DIY? Boleh ke DIY kan? Sebenarnya boleh. Jangan risau. Okay, korang kena yakin kalau nak pergi dengan family pun insya-Allah boleh. Lagi-lagi lah kalau korang yang memang tahu tentang apa itu umrah, macam mana nak lakukan umrah. Benda tu sebenarnya sangat-sangat penting. Yang lain tu orang kata preparation je. Okay, alright. So itu saja. Itu saja perkongsian kita pada hari ini. So, akhir kata daripada kami, thank you very much. And jangan lupa untuk share video ini. Yes. Dan jangan lupa untuk tag kawan-kawan yang sedang korang rasa dia macam nak pergi umrah tapi tak berani nak pergi umrah. Betul. And kalau korang ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa pendapat, boleh tinggalkan komen di bawah ini. Okay, dalam video ini. Subscribe, like and share video ni sekali lagi. Alright. Please support kita orang, sebabnya apa yang kita orang lakukan ni sebenarnya bukan sekadar suka-suka, tapi ianya kita orang percaya dapat beri manfaat dekat orang luar sana. Dan korang, koranglah jadi medium untuk sampaikan apa yang kita orang sampaikan ini. Yes. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And jumpa lagi di podcast akan datang.